أنا العبد الفقير وأنا أعيش وصاحبي القلق نهاري دونكم ليل وليلي كله أنا العبد الفقير وأنا أعيش وصاحبي القلق نهاري دونكم ليل وليلي كله أنا العبد الفقير أنا غرامي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا العبد الفقير. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم fil alamin innaka hamidum majid. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita diberi kesempatan, diberi ruang, Allah berikan kita nafas untuk kita bernafaslah tuan-tuan dan puan. Dan hari ini anda masih lagi bersama dengan saya Nur Hidayu binti Muhammad Yusof dalam rancangan Jom Ngaji Sama-Sama #1 hari 1 muka surat. Hari ini kita dah masuk 26 Zulhijjah 1441 Hijrah bersamaan dengan 16 Ogos 2020 Masihi. Saya bersiaran langsung dari Bangi, Selangor. Tuan-tuan dan puan, kita ada lagi 4 hari untuk kita melangkah ke bulan baru, iaitu bulan Muharram. Okay, kita nak masuk awal Muharram dan juga kita sekarang ni sedang menuju ke bulan kemerdekaan negara yang ke-63. Tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan hari ini, hari Ahad, hari hujung minggu, kita dapat bersama-sama dapat meramaikan penonton-penonton kita untuk menonton. Sebelum kita buat kerja lain hujung minggu ni, mungkin ramai yang nak pergi ada program-program lain, kenduri kendara, kelas-kelas lain ada kelas ke. Jadi boleh sama-sama menonton dulu untuk sama-sama kita dapat keberkatan Al-Quran untuk seharian hidup kita ni, tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, boleh share lagi kepada rakan-rakan. Boleh tekan button share, ada di sebelah kiri skrin anda. Boleh share lagi tuan-tuan dan puan. Kita akan mulakan sekejap sahaja lagi, iaitu kita akan baca hari ini daripada suratul Baqarah, suratul Ali Imran, ayat yang ke 46 hingga ayat yang ke-52, muka surat 56 bagi yang menggunakan mushaf. Jadi boleh bersedialah dengan mushaf anda masing-masing. Kalau tak ada mushaf tak apa, boleh dengar. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat juga daripada kita mendengar Al-Quran ini. Ya tuan-tuan dan puan, insya-Allah boleh kita mulakan sekarang, boleh? Jadi boleh sebelum tu boleh nyatakan di ruangan komen sama ada video dan audio kita jelas ke, tak jelas ke.
ada masalah ke dan sebagainya, boleh terus komen. Terima kasih kepada yang menonton. Ada Puan Noorhayati Yaakob, ada Kasma Bahrum. Terima kasih banyak-banyak. Boleh share lagi kepada rakan-rakan kita yang lain, insya-Allah. Mudah-mudahan hari ini kita ceria-ceria saja tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi rasanya kita tak boleh tunggu masa yang lama sangat. Jadi kita akan mulakan sekarang, insya-Allah. Dan baik, kita akan teruskan dengan bacaan kita hari ini, iaitu bacaan dari surah Ali Imran. Tuan-tuan dan puan yang menggunakan Braille, okey, boleh buka muka surat yang ke-59, okey, yang menggunakan Braille. Baik, boleh tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Baik. Jangan lupa share kepada rakan-rakan kita yang lain, okey? Share kepada rakan-rakan kita yang lain supaya ramai rakan-rakan kita di luar sana akan mendapat manfaat. Tuan-tuan dan puan, kita kena Al-Quran ni, kita rancangan-rancangan Al-Quran ni kita kena lebihkan, tuan-tuan dan puan. Kita kena lawan rancangan-rancangan lain yang ada di TV, di radio. Rancangan-rancangan hiburan yang tak memberi manfaat itu kita kena lawan. Kita kena bersaing dengan mereka. Bukan senang, tuan-tuan dan puan. Kita nak bersaing dengan rancangan-rancangan hiburan yang melalaikan ni satu benda yang sangat satu perjuangan yang sangat kena ada istiqamah, tuan-tuan dan puan. Sebab tu kita semua yang kena pendengar-pendengar, penonton-penonton ini semua yang kena sentiasa berjuang, sentiasa share, sentiasa beritahu. Tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita tengok hiburan-hiburan di luar sana yang tak ada apa kepentingan, yang sekadar hiburan semata-mata, yang tak ada pengajaran sangat, kan? Hiburan yang melalaikan itu sebenarnya banyak sangat tontonan. Kan? Hiburan-hiburan cinta, drama-drama cinta. Entah yang mereka sibukkan nak dengar drama-drama cinta tu, tuan-tuan dan puan. Hiburan-hiburan lain yang ada orang, ya mungkin ada pengajaran, tapi kadang-kadang tempatnya, waktunya, ada benda-benda yang tak sesuai ditayangkan, tetapi mendapat tontonan ataupun jumlah tontonan yang sangat ramai berbanding dengan rancangan-rancangan Al-Quran. Itulah yang kita kena berjuang habis-habisan dalam industri ataupun dalam dakwah menyebarkan Al-Quran ini, tuan-tuan dan puan. Sebab tu tuan-tuan dan puan, boleh sebarkan, luaskan sebarang perkongsian daripada siapa-siapa pun, tuan-tuan dan puan. Kita tengok bukan saya seorang je lah, ramai guru-guru Quran kita yang memang ada alternatif untuk bersiaran langsung, untuk buat live, sampai ada page dan sebagainya. Ada yang dah maju ke depan, ada yang masih bermula. Tuan-tuan dan puan, berikan sokongan kepada semuanya. Baik yang dah maju ke depan ataupun yang baru bermula. Kalau yang baru bermula, kita support mereka dari sudut sumbangan dan sebagainya. Kalau mereka ni dah maju ke depan, support lagi, tuan-tuan dan puan. Support lagi, kongsi lagi. Biar berjuta-juta orang yang menonton rancangan-rancangan yang berkisarkan Al-Quran ini, tuan-tuan dan puan. Kita di page ini pun sebenarnya baru nak menapak ke depan. Kita masih banyak jauh perjalanan page Love Quran Group ini lagi. Tetapi kita kena istiqamah sebab kita ada persaingan. Dan kadang-kadang dalam kita nak berdakwah ini, kadang-kadang kita disekat, tuan-tuan dan puan. Saya pernah pengalaman dengan ada seorang guru Quran ni, dia live. Ada satu hari live dia tak boleh di-sharekan kepada orang ramai. Sebab apa? Sebab Facebook punya, yelah, maknanya kadang-kadang ada something yang berlaku yang kita tak tahu kenapa, kan? Tak boleh share, tak tahu. Tapi apa pun yang berlaku, kita tetap kena istiqamah. Tuan-tuan dan puan, jadi doakan juga saya dan tim, dan kita doakan semua guru-guru Quran kita yang sedang ada, yang ada alternatif untuk live, untuk buat kelas-kelas online. Kita sama-sama berikan sokongan yang baik, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi kita mulakan, tuan-tuan dan puan,
Hari ini muka surat yang ke-56. Kepada yang menggunakan Braille Tafsir Pimpinan Ar-Rahman boleh buka muka surat 59, dan kepada rakan-rakan kita yang bukan OKU Penglihatan, kalau yang menggunakan Tafsir Pimpinan Ar-Rahman cetakan ke-6 daripada JAKIM boleh buka muka surat 131. Muka surat 131. Okey, ayat yang ke-46. Kita baca surah Al-Fatihah dulu tuan-tuan dan puan, kemudian kita akan terus sambung ayat yang ke-46. Kita nak sambung cerita apa ni? Cerita tentang Sayyidatina Maryam. Kalau semalam kita dah dengar cerita tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang Allah berikan dia anak. Di waktu umurnya sudah tua. Kali ini kita nak tengok cerita tentang Sayyidatina Maryam pula. Jom kita baca surah Al-Fatihah, kemudian kita akan teruskan dengan bacaan surah Ali Imran ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-52. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selamat datang kepada yang baru masuk. Boleh share kepada rakan-rakan kita dulu, okey, dan kita akan sambung surah Ali Imran ayat yang ke-46. Boleh share lagi, tekan button share di sebelah kiri skrin anda dan tulislah, komenlah apa-apa saja yang anda nak komen dalam kita punya ruangan komen itu. Terbuka kepada anda. Yang penting jangan komen benda tak baik lah, insyaAllah. Okey, komen yang baik-baik ya tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Jom kita teruskan. Surah Ali Imran ayat 46 dan juga kita akan bacakan sekali dengan terjemahannya, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. Dan ia akan berkata-kata kepada orang ramai semasa ia masih kecil dalam buaian dan semasa ia dewasa, dan ia adalah dari orang-orang yang soleh. Tuan-tuan dan puan yang Allah sekalian, ini adalah kesinambungan daripada cerita Sayyidatina Maryam. Okey, kita semalam kita ayat 45 tu, malaikat beritahu kepada Sayyidatina Maryam bahawa engkau, kan, Allah kata, wahai Sayyidatina Maryam, okey, wahai Maryam, bahawasanya Allah memberikan khabar yang gembira kepadamu dengan mengurniakan kamu seorang anak yang engkau akan kandungkan semata-mata dengan kalimah Allah, iaitu kun fayakun tu. Nama anak tu adalah Al-Masih, iaitu Isa. Malaikat tengah beritahu tentang sifat-sifat Nabi Isa ni. Apa kelebihan yang ada pada Nabi Isa? Nabi Isa ni adalah orang yang akan menjadi ketua di dunia dan juga akhirat, dan Nabi Isa ni juga akan Nabi Isa ni menjadi orang-orang yang kita kata sentiasa mendekatkan diri dengan Allah dan mendapat kemuliaan. Okey? Itu cerita tentang kelebihan yang Allah nak bagi tahu. Dan hari ini ayat yang ke-46 tadi Allah beritahu lagi. Okey? Wa yukallimun nasa. Dan ia akan berkata-kata, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Dan Nabi Isa ni tergolong dalam golongan orang yang soleh. Ini adalah kesinambungan tentang apa yang Allah Sayyidatina Maryam kena tahu, bahawa dia akan melahirkan seorang lelaki yang bernama Isa yang akan dijadikan Nabi. Itu kesinambungan tuan-tuan dan puan. Jadi hari ini kita teruskan dengan ayat yang ke-47.
قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Maryam berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Allah berfirman, demikianlah keadaannya. Allah menjadikan apa yang dikehendakinya. Apabila ia berkehendak melaksanakan sesuatu perkara, maka ia hanyalah berfirman kepadanya, jadilah. Kun, kun tu maknanya jadilah engkau, lalu menjadilah ia. Okey, maknanya bila Allah kata wujudlah seorang lelaki itu yang bernama Isa alaihi salatu wassalam. Okey, kita teruskan. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Dan Allah akan mengajarkannya ilmu menulis dan hukum-hukum aturan agama dan juga kandungan kitab Taurat dan Injil. Baik, saya nak respon tadi ayat yang sebelum tadi kan. Maryam tanya, macam mana aku nak dapat anak? Aku tak pernah disentuh oleh lelaki. Ini sama dengan respon Nabi Zakaria sewaktu dia malaikat beritahu yang dia akan dapat anak yang bernama Yahya. Nabi Zakaria tanya, macam mana aku nak dapat anak ni? Aku dah tua, isteri aku mandul. So Maryam ni macam mana dia tanya, macam mana aku akan dapat anak sedangkan aku tak disentuh oleh mana-mana lelaki pun. Ini semua kekuasaan Allah SWT. Subhanallah. Teruskan. Ini diteruskan dengan ayat yang ke tak ingat dah pula ayat berapa. 49. Teruskan. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Maksudnya, dan akan melantiknya, sambungan dan akan melantiknya menjadi seorang rasul kepada Bani Israel dengan menegaskan kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepada kamu dengan membawa satu tanda mukjizat dari Tuhanku, iaitu aku boleh membuat untuk kamu dari tanah liat seperti bentuk burung. Kemudian aku tiup padanya, lalu menjadilah ia seekor burung yang hidup dengan izin Allah
dan juga aku boleh menyembuhkan orang yang buta dan orang yang sopak, dan aku boleh menghidupkan kembali orang-orang mati dengan izin Allah, dan juga aku boleh memberitahu kepada kamu tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah kamu. Sesungguhnya perkara-perkara yang demikian itu mengandungi satu tanda mukjizat bagi kamu yang membuktikan kebenaran bahawa aku seorang Rasul yang diutus oleh Allah kepada kamu, jika kamu orang-orang yang mahu beriman. Dekat sini Nabi Isa ada sebut beberapa mukjizat dia. Antaranya apa tadi? Boleh menjadikan tanah liat itu sebagai burung, boleh menyembuhkan penyakit sopak dan orang buta, boleh menghidupkan orang yang mati, dan juga boleh memberitahu apa yang orang makan dan apa yang orang simpan dalam rumah. Itu hebat. Kenapa masa zaman dulu dia tunjukkan mukjizat begini? Sebab dulu macam itulah mereka percaya kan kepada benda-benda yang tahayul, yang pelik lah. Jadi Nabi juga boleh tunjukkan satu mukjizat yang sangat agung yang Allah berikan kepada mereka. Termasuklah inilah Nabi Isa tadi ni, yang boleh sembuhkan orang sakit, buta dan orang-orang yang boleh hidupkan kembali orang yang mati dengan izin Allah. Nabi Isa nak buktikan kepada orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi waktu tu. Dia teruskan ayat 50. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. Dan juga aku datang kepada kamu ialah untuk mengesahkan kebenaran kitab Taurat yang diturunkan dahulu daripadaku, dan untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian dari perkara-perkara yang telah diharamkan kepada kamu, dan juga aku datang kepada kamu dengan membawa satu mukjizat dari Tuhan kamu. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Teruskan ayat yang ke-51. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Oleh itu beribadahlah kamu kepadanya. Inilah jalan yang betul lurus. Teruskan ayat yang ke-52, ayat yang terakhir. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Maka tatkala Nabi Isa merasa serta mengetahui dengan yakin akan kekufuran dari mereka kaum Yahudi, berkatalah ia, siapakah penolong-penolongku dalam perjalananku kepada Allah dengan menegakkan agamanya? Orang-orang Hawariyun, ya ini penyokong-penyokong Nabi Isa berkata, kamilah penolong-penolong utusan Allah. Kami telah beriman kepada Allah, dan saksikanlah
wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami ialah orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Baik, tuan-tuan dan puan, begitulah ceritanya bagaimana Nabi Isa dia tahu walaupun dia cakap macam mana pun orang Yahudi itu dia tak nak beriman juga kepada Allah SWT. Dia tak nak juga taat kepada Rasul. Jadi Nabi Isa cubalah tanya, siapa yang nak ikut aku? Siapa yang nak tolong aku ni? Jadi orang-orang Hawariyun itu, penyokong-penyokongnya mengatakan bahawa akulah pengikut, kamilah pengikut kamu. Kami beriman kepada Allah. Ini golongan-golongan yang memang dah percaya tentang kitab yang terdahulu sebelumnya. Okey. Itulah ceritanya berkenaan dengan Nabi Isa, dan kita ada sambungannya insya-Allah esok. Apakah intipati lagi tentang Nabi Isa, tentang kehebatan Nabi Isa ini, semuanya akan dibacakan lagi insya-Allah. Dan bukan surah ni saja yang akan ceritakan nanti tentang Sayyidatina Maryam ini. Kita juga ada satu surah yang namanya surah Maryam, tapi lambat lagi tuan-tuan dan puan, dan kita akan masuk satu persatu. Dan kita tahu bahawa Al-Quran ini adalah satu mukjizat yang paling agung tuan-tuan dan puan. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi esok tuan-tuan dan puan, hari Isnin, hari bekerja. Kita harap ramai lagi orang yang boleh menonton kita walaupun hari kerja, dalam LRT, dalam teksi, dalam Grab. Teksi dengan Grab tak sama ke? Sama je kan? Dalam Grab, dalam kereta, tontonlah tuan-tuan dan puan. Kalau ada seorang cikgu ni, dia kata saya mengajar macam mana nak tonton, tak dapat dah. Ada murid, tak apa, tengok rakaman tuan-tuan dan puan. Okey? Tapi kalau yang dalam perjalanan yang tak ada buat yang bukan tak ada buat apalah, maksudnya yang tengah memandu, yang yalah tengah memandu kan, sambil kita fokus tu kita dengar JMS ni pun okey, tak ada masalah tuan-tuan dan puan. Jadi di mana saja anda berada, jemputlah untuk menonton Love Quran Group, dan kita ada banyak sangat program. Dan terima kasih kepada Radio Suara Pertis yang menyiarkan siaran kita setiap hari, hampir setiap harilah tuan-tuan dan puan, yang konsisten juga menyiarkan siaran kita. Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi esok. Kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran itu panduan, Al-Quran itu penawar, pahamilah, hayatilah, hayatikan ia amalan seharian hidup kita, agar diberkati Tuhan. Janganlah kita lupakan, janganlah kita lupakan. Al-Quran itu panduan, Al-Quran itu penawar, pahamilah, hayatilah, hayatikan ia amalan seharian hidup kita, agar diberkati Tuhan. Janganlah kita lupakan, janganlah kita lupakan. Al-Quran itu panduan, Al-Quran itu penawar, pahamilah, hayatilah, hayatikan ia amalan seharian hidup kita, agar diberkati